Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi live hari ini saya hendak ulas satu laporan yang telah saya baca oleh seorang peguam yang mewakili Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana peguam ini telah memberitahu bahawa hari ini Tun Dr. Mahathir Mohamad telah di soal siasat di Yayasan Al-Bukhari oleh pihak polis berhubung dengan sesuatu bahagian dalam undang-undang yang berkait dengan lebih kurang mengganggu-gugat proses demokrasi berparlimen lah. Sebab saya tidak ingin masuk mendalam bahagian mana, apakah spesifiknya dan sebagainya. Mungkin orang awam kurang faham. Jadi secara amnya lah, sesuatu yang dilakukan oleh pihak tertentu mengganggu-gugat demokrasi berparlimen, jadi siasatan dibuka. Okey. Pertama sekali, sebelum saya lanjutkan live ini, perlu diingatkan bahawa kita tidak boleh salahkan pihak polis, sebab pihak polis menjalankan tanggungjawab berhubung dengan laporan polis yang dibuat, dan saya difahamkan berdasarkan laporan kenyataan oleh peguam berkenaan, 6 laporan dibuat, dan laporan ini bertumpu kepada proklamasi orang Melayu. Itu kenyataan peguam itu. Okey, so kita tidak boleh salahkan polis, sebab bila ada laporan dan mungkin laporan itu ada menyebut berhubung dengan perkara-perkara berkait dengan proklamasi orang Melayu, dan mungkin laporan itu ada sebut tentang kemungkinan ini mengganggu-gugat ke apa demokrasi berparlimen, jadi sudah menjadi tanggungjawab polis untuk menyiasat. Okey. Tetapi yang menimbulkan persoalan ialah mengapa berlaku satu usaha macam mungkin terancang ke apa, saya tak tahu, tetapi sampai 6 laporan dibuat, siapa sebenarnya mengarahkannya? Sebabnya proklamasi orang Melayu ini bertumpu kepada memperjuangkan nasib orang Melayu Islam di negara ini, dan ianya bertumpu kepada penyatuan Melayu Islam. Jadi proses menyatukan Melayu Islam, memperjuangkan nasib Melayu Islam, memperjuangkan penyatuan ummah atau Melayu Islam adalah sesuatu yang tidak melanggar mana-mana akta, malah ianya sebenarnya menjadi tuntutan baik dari sudut agama maupun bangsa, dan perlembagaan khususnya ada klausa-klausa, ada perkara-perkara yang menyentuh berhubung dengan Melayu dan Islam dan hak-hak yang perlu diperlihara dan sebagainya. Jadi dalam suasana ini, apabila berlaku siasatan ini, kita nak tahu pihak mana yang terganggu-gugat dan mengapa, dan siapa yang beri arahan jika ada. Kerana amat pelik bila siasatan sebegini boleh berlaku, kerana tidak ada sebarang aspek yang saya lihat yang mungkin mengganggu-gugat demokrasi berparlimen. Kerana saya faham perkara-perkara yang diperjuangkan dalam proklamasi orang Melayu. Jadi sudah menjadi hak setiap bangsa untuk berjuang menyatukan bangsa itu. Sama seperti orang Cina sekarang bersatu di bawah DAP. Orang India bersatu lebih kurang sekarang ni ramai di bawah DAP. Tapi orang Melayu berpecah. Ada pernah kenyataan dari pemimpin DAP tertentu dalam satu ceramah yang tular, yang mengatakan yang lebih kurang Melayu lawan dengan Melayu berpecah dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang biar mereka Melayu lawan dengan Melayu dan sebagainya. Saya lihat benda itu tidak diambil serius. Tetapi bila ada usaha menyatukan Melayu, sudah ada siasatan.
Lebih-lebih lagi melibatkan tokoh negarawan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi bagaimana benda ni boleh terjadi di bawah kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim? Apakah dasar kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim berhubung Melayu Islam? Sebab setakat ni mengelirukan. Saya juga terbaca satu kenyataan Anwar Ibrahim terhadap yang dilontarkannya merujuk kepada Hadi Awang. Jadi Anwar kata tindakanlah Hadi Awang ke siapa ke untuk menyoal berhubung dengan komposisi kaum di dalam kerajaan, mungkin Melayu tak cukup ke, atau ini tidak majoriti Melayu ke apa, itu tidak betul. Itu bukan pertimbangan utama dalam kita melihat sama ada kerajaan ni memelihara kepentingan Melayu Islam. Itu bukan pertimbangan utama, tetapi sebaliknya yang menjadi pertimbangan adalah dasar. Itu yang lebih penting. Itu yang Anwar kata. Baiklah, benda tu saya tak nak gaduh dengan Anwar. Yang saya nak gaduh dengan Anwar ni, saya nak tanya, dasar mana yang Anwar rujuk kepada? Kerana setakat ini, secara peribadi, saya lihat dasar-dasar kerajaan berhubung atau berkait dengan Melayu Islam ini sama ada kelam kabut atau mengelirukan atau sama. Saya ambil contoh isu kalimah Allah. Perdana Menteri sendiri telah mengelirukan rakyat dan tidak mengambil sebarang inisiatif untuk memperbetulkan kekeliruan yang ditimbulkan itu atas sama ada kekhilafan Perdana Menteri ataupun kesilapan Perdana Menteri ataupun perkara yang disengajakan oleh Perdana Menteri, iaitu tafsiran berhubung dengan keputusan mahkamah dalam kes Jill Ireland berhubung penggunaan kalimah Allah oleh pribumi Kristian di Sarawak. Perdana Menteri memberitahu bahawa keputusan mahkamah itu bermakna hanya penggunaan kalimah Allah itu terhad di Sarawak. Itu tidak betul dan kita telah perbetulkan Perdana Menteri, iaitu kita telah beritahu Perdana Menteri, termasuk peguam-peguam telah beritahu Perdana Menteri bahawa sebetulnya adalah keputusan mahkamah itu bermakna pribumi Kristian Sarawak boleh guna kalimah Allah bukan hanya di Sarawak tetapi di seluruh negara dalam media cetak mereka. Jadi asas yang Anwar berikan untuk menjelaskan mengapa kerajaan menarik balik rayuan berhubung dengan kes kalimah Allah itu sudah tidak boleh diguna pakai lagi. Maknanya Anwar beri satu sebab mengapa mereka tarik balik, maka sebab itu sudah tidak relevan. Jadi Anwar tidak memperbetulkan perkara itu, dan ini sebenarnya boleh menimbulkan kekeliruan, keresahan di kalangan orang Melayu Islam. Jadi bila benda tu jadi tanda tanya, keluar pula Saifuddin, dia kata keputusan mahkamah jelas, ini itu kabinet terdahulu ada dasar bercanggah dan sebagainya. Jadi dia ceritakan seolah-olah dia setuju 100% dengan keputusan Mahkamah Tinggi dalam kes Jill Ireland yang sebenarnya secara efektifnya telah memberi kelonggaran kepada Kristian, pribumi Kristian Sarawak untuk menggunakan kalimah Allah dalam media cetak mereka di seluruh negara. Mengapa Saifuddin perlu memihak kepada Mahkamah Tinggi sedangkan kerajaan sebelum ini atas titah Duli-Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan Johor telah memfailkan rayuan dengan hujah-hujah mengapa mereka merasakan Mahkamah Tinggi terkhilaf. Dan mahkamah boleh terkhilaf. Ada banyak kes, berlambak kes di Malaysia, Mahkamah Tinggi buat suatu keputusan, kemudian Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan buat keputusan lain dan mendapati Mahkamah Tinggi terkhilaf. Jadi kalau rayuan sudah difailkan, mengapa ianya ditarik balik? Mengapa Saifuddin mendahului Mahkamah Rayuan seolah-olah dia hakim Mahkamah Rayuan dan berkata Mahkamah Tinggi betul? Mengapa tidak benarkan Mahkamah Rayuan buat keputusan? Jadi di situ sudah ada percanggahan sebab yang diberikan mengapa rayuan ditarik balik. Kemudian esok pula ada sebab lain diberikan.
lusa ada sebab lain diberikan. Jadi orang Melayu Islam keliru. Sehingga hari ini belum sesiapa dari kerajaan memberi satu sebab yang munasabah mengapa rayuan ditarik balik sedangkan rayuan sudah dibuat. Ya, mengapa tidak benarkan Mahkamah Rayuan buat keputusan? Mengapa buat keputusan berdasarkan keputusan Mahkamah Tinggi? Ianya seolah-olah kerajaan kata kami bersetuju dengan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi betul. Ianya tidak perlu kita minta hakim Mahkamah Rayuan untuk menilai Mahkamah Tinggi. Kami tahu Mahkamah Tinggi betul. Serupalah seperti kerajaan berkata kami bersetuju bahawa pribumi Kristian dalam kes Jill Ireland boleh guna kalimah Allah dalam media cetak di seluruh negara. Kemudian apabila diminta sama ada sebelum rayuan ditarik balik adakah dirujuk kepada majlis raja-raja secara spesifik, ya, secara rasmi, tidak diberi jawapan yang jelas. Adakah dirujuk kepada agensi-agensi badan-badan berkait Islam tertentu, ada di antaranya terlibat dalam rayuan itu? Tidak diberi sebarang jawapan. Adakah dirujuk kepada Ketua Agama Islam negara itu yang di Pertuan Agong secara rasmi dengan menghadap yang di Pertuan Agong untuk memberitahu bahawa kami akan menarik balik rayuan? Tidak diberitahu secara jelas. Jadi yang mengelirukan Melayu Islam ialah kerajaan pimpinan Anwar. Dasar kerajaan berhubung Melayu Islam tidak jelas. Apabila Lim Kit Siang membuat satu kenyataan bersempadankan Islamofobia dan memberitahu bukan Melayu bahawa gelombang hijau ini adalah sesuatu yang kita perlu berwaspada kerana ia boleh menjurus kepada negara Islam, ianya tidak disiasat sebagai mengganggu-gugat proses demokrasi berparlimen ataupun ketenteraman awam dan sebagainya. Tetapi Tun Mahathir disiasat kerana perkara itu dan menurut peguam ianya berkait dengan proklamasi orang Melayu yang saya faham betul ianya tidak ada unsur-unsur berkait dengan mengganggu-gugat demokrasi berparlimen. So apakah dasar sebenarnya kerajaan pimpinan Anwar? Sebab saya sebagai seorang rakyat Malaysia, saya mendapat vibes, dalam bahasa Inggeris they say I get the vibes, atau saya rasakan bahawa kerajaan ini tidak berpihak kepada Melayu Islam. Ya. So adakah bila kita soal ianya mengganggu-gugat proses demokrasi berparlimen? Ya. Di satu belah mereka kata digalakkan atau boleh mengkritik. Di sini pula berlaku perkara-perkara seperti yang berlaku kepada Tun Mahathir. Saya tahu siasatan ini mungkin adalah protokol, ianya mungkin tidak menjurus kepada apa-apa sebab laporan dibuat, ya. Tetapi why is this happening di bawah kerajaan pimpinan Anwar? Jadi di manakah rasionalnya hujah Anwar kepada Hadi bahawa yang lebih penting adalah dasar, sedangkan dasar yang Anwar saya lihat di bawah kerajaan pimpinan Anwar, saya secara peribadi lihat tidak begitu berpihak kepada Melayu Islam. Jadi mungkin Hadi betul, dan kerana ini berlaku kerana komposisi kerajaan yang mungkin tidak ada majoriti Melayu Islam ke apa ke hujah Hadi kena rujuk balik lah. Mungkin Hadi betul, ya. Dan dalam menjawab Hadi, Anwar pula berkata bukan macam kerajaan terdahulu, ya, saya baca di Malaysia kini, bukan macam kerajaan terdahulu curi harta aset orang Melayu Islam dan sebagainya. Anwar rujuk kepada kerajaan mana yang kononnya curi harta dan sebagainya? Sebab sebelum PRU 15, bila mereka rujuk kepada UMNO secara keseluruhan, mereka kata pencuri, perompak, penyangak. Itu isu, itu label-label yang diberikan. Seolah-olah kerajaan PH sudah menghakimi, ya, UMNO. Tak payah mahkamah, dia sudah hakimi memang mencuri, penyangak, perompak. Tapi selepas PRU 15 pula dia naikkan Zaid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi bila orang tanya macam mana kamu boleh naikkan Zaid Hamidi, kerana Zaid Hamidi berdepan 47 pertuduhan jenayah, dia kata Zaid adalah tidak bersalah selagi belum disabit bersalah oleh mahkamah. Tapi kalau sebelum PRU, mereka dah label dah UMNO ni pemimpin dia pencuri, penyangak, kleptokrat. Masa tu
Mahkamah belum jatuhkan apa-apa lagi hukuman, belum sabit siapa-siapa bersalah. Ya. So flip-flop PH ni memang jelas. Sebelum PRU 15 dia kata nak tangkap Azam Baki. Pemimpin-pemimpin sampai buat perhimpunan tangkap Azam Baki kerana Azam Baki telah salah guna kuasa. Bukan mungkin telah salah guna kuasa, telah salah guna kuasa. Ya, saya sekurang-kurangnya saya kata mungkin ada kesalahan perlu disiasat. Mereka dah buat penghakiman. Bila masuk kerajaan, mereka lanjutkan tempoh Azam Baki. Sebelum PRU 15, LCS, skandal LCS akan disiasat. Nama Zaid ada, Zaid terlibat. Bukan satu, bukan dua, ramai. Rafizi pun kata, Anwar pun ada cerita pasal LCS dan sebagainya. Mereka nak siasat LCS. Itu janji kepada rakyat. Ada dokumen perolehan yang menunjukkan jelas penglibatan Zaid. Hitam putih lagi. Bila dah jadi kerajaan, dia penaikkan Zaid sebagai timbalan Perdana Menteri. Siasatan LCS disenyapkan. Jadi dasar kerajaan Anwar paling mengelirukan dalam sejarah negara ni. Jadi Anwar nak jawab Hadi, dia kata jangan rujuk komposisi, rujuk dasar apa yang Anwar masukkan yang kita boleh berpandu kepada untuk meyakinkan diri kita bahawa kerajaan ni ada dasar yang boleh meyakinkan rakyat. Tak ada, setakat saya lihat tak ada. Ya. Awak panggil pencuri, awak rujuk kepada siapa? Sebab awak dulu pun adalah ahli UMNO, timbalan Perdana Menteri. Dalam pada awak jadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Mahathir telah buktikan secara hitam putih awak terlibat dalam kronisma dan nepotisma, dan awak tidak dapat menjawabnya. So berbalik kepada siasatan yang dilakukan kepada Tun Mahathir, jangan tersilap menyalahkan polis. Yang kami nak tahu, atas dasar apa pihak yang membuat laporan ada masalah dengan Tun? Adakah kerana Tun sedang cuba menyatukan Melayu Islam? Atas arahan siapa jika ada laporan dibuat? Ya. Dan saya bersetujulah dengan peguam yang berkaitan bahawa ada unsur intimidasi. Tapi saya tak setuju kalau peguam itu berkata ini intimidasi polis. Saya tak suka kita mangsakan polis. Sebab kadang-kadang yang saya lihat boleh diperalatkan oleh pihak tertentu mungkin untuk melakukan intimidasi ini. Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab? Adakah Anwar tidak ada apa-apa komen berkenaan dengan apa yang berlaku? Kerana saya beri jaminan apa yang telah berlaku akan memarahkan dan Melayu Islam dan menjurus kepada penyatuan yang lebih besar dan gelombang Melayu Islam yang lebih besar. Ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa lah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.